Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Okey. Okey, kita akan tengok dalam bab ini, okey, 6.1 iaitu sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Okey, kita tengok di sini saya ada beberapa bulatan di sini. Kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama kita nak tengok sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk. Okey. Sekiranya sekarang saya ada dua perentas. Okey. Okey, sudut yang dicangkum oleh dua perentas ya. Okey. Saya ada satu perentas di sini dan saya ada satu di sini. Okay, so di sini kalau kita tengok, okay, ini perentas. Okay, saya boleh labelkan di sini. Okay, ini perentas yang pertama. Ini perentas yang kedua. Okay, jika kita lihat di sini, kedua-duanya perentas ni apabila ditemukan di sini di lilitan, maka dia menghasilkan sudut. So bila dia menghasilkan sudut di sini, okey, ni sudut yang dihasilkan. Okey. So saya namakan di sini A, B, C. Okey. So kita kata tadi kita ulang kaji topik tingkatan 2 kan. So kita kata sudut di B ini dia dicangkum oleh lengkuk AC. Ni lengkuk AC, maka dia menghasilkan sudut di B. Maka kita rumuskan di sini apa? Okey. Maka di sini kita katakan sudut, okey, sudut A B C ialah apa? Sudut pada lilitan. Okey, sudut pada lilitan bulatan. Saya buat simbol je, sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk AC. AC. So, tengok kalau kita perhatikan di sini, okey. Okey, diperhatikan di sini, saya explain lagi sekali. Apabila kita ada dua perentas menghasilkan sudut di B. Sudut B ni kita kata ABC. Sudut di B ini dicangkum oleh lengkuk AC. Okey, ini yang pertama. Inilah sudut-sudut yang kita kata terhasil ataupun sudut pada lilitan dan juga sudut pusat yang dicangkum oleh, ini kita kata dia sudut ni dicangkum oleh dua perentas, iaitu perentas AB dan perentas BC. Okey, sudutnya terhasil di B yang dicangkum oleh lengkuk AC. Ini kita panggil sudut yang pertama. Okey, kita tengok sudut pada lilitan yang pertama. Ni dia tak melibatkan pada pusat Kalau awak tengok sini saya tak ada pusat bulatan. Yang terlibat hanya lilitan saja. A pun di lilitan, B di lilitan, C pun di lilitan bulatan. Okey, ni sudut yang terhasil pada lilitan bulatan. Okey, yang kedua, kita tengok rajah yang kedua ini. Okey. Yang kedua kita tengok di sini. Okey, katakan saya lukis lagi. Saya masih lagi melibatkan perentas saja Kita tengok perentas saja yang terlibat di sini. Okey. Saya ada satu perentas di sini dan turun di sini. Kemudian saya ada lagi satu perentas, dia turun di sini. Okey, maka sudut yang terhasil adalah di sini. Pertama dan kedua. Okey, sudut yang terhasil adalah di sini. Saya namakan perentas ini, katakan saya namakan dia sebagai A, B, C, D. Okey, so di sini kita ada dua. A, B, D, sudut A, C, D. Kita ada dua sudut di sini.
Saya tulis di sebelah ni. Okey. Sudut ABD. ABD dan sudut ACD. Sudut ACD yang kita kata pada lilitan, sudut dia pada lilitan, dia dicangkum oleh lengkuk, lengkuk. Kalau kita tengok sini, lengkuk yang terlibat adalah lengkuk A ke C. Dia ada satu lengkuk saja, tapi dia menghasilkan dua sudut di lilitan. Okey, sudut AC. Pertama dari A ke B turun ke D. Dan dari A juga dia mulakan menghasilkan di C ke D. So dia dua sudut yang terhasil menggunakan ni yang dicangkum oleh satu lengkuk yang sama. Okey. So ini yang kedua. Okey. Maksudnya kita boleh ada 3 ni. Kalau kata saya nak tambah lagi daripada A ni terus ke sini turun ke D pula pun boleh juga. Mungkin saya akan namakan AED. Kita nak turun dari sini ke sana pun boleh juga. Tapi bila kata di sini dia akan jadi apa? Lain lah, dia akan jadi kot sini pula kan. So jadi nak katakan di bahagian atas sini, kalau kata kita bermula di A dan kita berakhir di D, maka kita kata sudut yang terhasil di sini, di lilitan ini. Okey. Okey, jadi kat sini kita nak tengok apa kaitannya apabila sudut yang dihasilkan pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk ini, apa saiz sudut dia. Okey, kita nak tengok apakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Maksudnya saiz sudut dia. Kalau tengok sini lengkuk dia yang sama, saiz sudut A di B dan C ni sama ke tak? Okey. So, kita boleh buktikan dengan cara kita ukur lah. Okey, yang pertama mungkin saya boleh lukiskan di sini. Okey, yang pertama, katakan sekarang ni saya melukis satu sudut kita buat dulu satu bulatan. Okey, saya buatkan di sini sudut. Okey, satu di sini. So saya namakan sama A, B, C. Kemudian saya lukis lagi sudut. Saya menggunakan lengkuk yang sama. So di sini, ni lengkuk dia sama. Ini lengkuk AC. Sudut yang dihasil pertama, yang kedua. Kemudian saya menghasilkan lagi. Nampak? Sekarang kita nak buktikan dengan cara adakah sudut di ketiga-tiga ABC, ADC, AEC. Okey, kita ada 3 sudut. Sudut ABC, sudut ADC, sudut AEC. So, awak tengok kat sini dia bermula dengan A, dia berakhir dengan C. Sudut yang dihasilkan adalah 3 sudut ni, di B, di D dan di juga di E. Okey, jadi bila kata sudut ni dicangkum oleh lengkuk yang sama, kita dapat hasil kat sini adalah sudut di B, D dan E ni saiz dia sama. Jadi, macam mana kita nak kata sama? Kita boleh ukur lah. Kita nak buktikan, maka kita ukur. Bila kita nak ukur, okey, kita tengok kat sini, kita ada kita kata ini kita panggil sudut di luar atau sudut dalam. Okey, kita tengok saya bermula di sini. So sudut yang terhasil di sini lebih kurang lebih kurang daripada 0 30 38. So kita tengok juga kat sini. Buktikan dengan nampak 0. So lebih kurang. Ni, dia tepat, dia mesti sama. Ni sebab saya lukiskan, saya tak ukur betul-betul kan. Tapi kalau tengok secara random macam ni, pun dia 38 juga. So yang ini pun sama. Bila kita buktikan maksud dia sini, okey, dia pun 38. Jadi di sini kita buktikan bahawa sekiranya sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, sudut pada lilitan, okey, di lilitan BDE yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, saiz sudut dia adalah sama. Okay, nanti awak boleh cuba, awak buatkan satu bulatan dan awak boleh cubalah tengok hasilkan berapa banyak pun sudut di lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama. Hasilnya nanti awak boleh dapat sama ke tidak.
Ini saya dah buktikan lah, saya dah tunjuk contoh ya. Okey. Jadi di sini sama juga dalam kes ni tadi bila saya lukis kan. Okey, so di sini 2. So kita boleh buktikan juga dengan cara kita ukur sudut ni. Okey. Okey, pusat di sini. So saya dapat di sini lebih kurang 78. So kita tengok yang kedua. Nampak? Saya dapat pun hampir. Okey, samalah sebab saya lukis tak tepat kan. Okey, so dapat tak? Nampak garis di sini. So sama. Jadi inilah yang membuktikan bahawa sekiranya sudut yang dihasilkan pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka saiz sudut dia sama besar. Tak kira lah di sini berapa sudut lilitan yang dihasilkan. Tapi syarat dia mesti dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, ini bahagian yang pertama yang kita akan belajar di sini. Okey, contohnya kalau katakan soalan biasanya apa yang ditanya? Okay. Soalan contoh, katakan biasanya soalan dia akan beri macam ni lah. Contoh dia bagi satu bulatan, dilukiskan satu rajah di sini. Okey. Alright, so dia bagi sini 35. So dia tanya di sini, sudut di sini berapa darjah? So kita tengok kat sini, dia lengkuk nampak. Dari sini dia naik atas, dia turun bawah. Dan dari sini juga dia naik atas, dia turun bawah. So daripada lengkuk yang sama, maka kalau di sini 35 darjah, maka sudut di X pun 35 darjah. Dia bukan di atas saja. Mungkin kita kata di bawah ini pun sama. Let's say saya buat macam ni. Okay. Sudut dia di sini. So lengkuk dia dah nampak. Saya bermula dari sini, kemudian saya turun bawah. Yang ni pun saya mula daripada sini, kemudian saya naik turun bawah dan saya naik balik atas. So sudut yang dah hasil di sini, maka ini kalau dikata kalau sini saya bagi 25, maka sudut di Y ni pun sama. So kita kata X tadi sama dengan 35, Y pun sama dengan 25. Okey, ini kita kata sudut-sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka dia adalah sama besar. So di sini kita boleh rumuskan juga bermaksud sudut ABC sama dengan sudut ABC sama dengan sudut ADC sama dengan sudut AEC. Sama. Kalau kita ukur tadi sudut dia katakan 30, maka 30 lah kita tulis di sini. Semuanya sama besar, 30 darjah. Okey. Jadi kalau dalam buku teks awak tu adalah macam mana nak menggunakan perisian yang dinamik untuk menentusahkan ciri-ciri sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, sudut-sudut pada lilitan bulatan dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Itu poin yang pertama. Okey, jadi nanti kita akan teruskan dengan yang kedua. Okey, kita nak tengok sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang, adakah dia sama besar, dan sudut-sudut pada lilitan bulatan berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkum. Ini persoalan yang kita nak sama-sama terokai lah. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, ini bahagian yang kedua. Tadi kita fokuskan kepada sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, now kita tengok. Katakan sekarang ni saya ada lagi, okey, bulatan. Okey, bulatan yang kedua ini. Saya buat yang berbeza. Sekarang dia dicangkum oleh lengkuk yang berbeza. Okey, let's say satu, kemudian saya ada satu lagi. Okey. So saya ada berapa di sini? Saya ada dua sudut juga tetapi dicangkum oleh lengkuk yang berbeza. Satu lengkuk dia adalah, let's say saya tulis A, B, C, kemudian saya ada D, E, F. So saya ada dua sudut di sini. Okey. Pertama saya ada sudut apa? Sudut A, B, C. Dan yang kedua, saya ada sudut DEF. Sudut DEF. Saya ada dua sudut di sini. Okey. Katakan kalau sekiranya lengkuk AC dan DF. Let's say saya kata lengkuk AC sama dengan lengkuk DF.
Maksudnya apa? Okey, bila kata lengkuk dia ni adalah sama, bermaksud, okey, saya buat macam ni, simbol sama, okey. Bermaksud lengkuk AC sama dengan lengkuk DF, bermaksud sudut yang di dalam ini juga adalah sama. Okey, katakan sekiranya sudut ini, okey, kita ukur sikitlah. Tengok berapakah saiz sudut ini. Okey, sudut ini saiznya adalah lebih kurang 28, 30 Okey, kita kata 30 darjah. Bermaksud sekiranya sudut ABC sama dengan 30, maka kita kata sudut bagi DEF juga sama dengan 30. Kenapa? Sebab dia dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang. Okey, dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang. Yang tadi dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, lengkuk yang sama. Okey, yang ni dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang. Maka sudut yang dihasilkan juga adalah sama besar. Okey, ini yang kedua. Okey. Sekiranya panjang lengkuk itu adalah berkadaran. Contoh, satu lagi, kalau kata sudut yang dihasilkan dicangkum oleh lengkuk yang berkadaran. Maksudnya, okey, kita tengok di sini contoh. Okey. Okey. So sudut yang dihasilkan di sini dan juga di sini apa jadi? Okey, saya namakan di sini. Saya labelkan A, B, C, D, E, F. Okey, kemudian hasilnya sudut di sini, saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkuk adalah berkadaran. Let's say di sini lengkuk A sini panjang dia adalah, saya tulis di sini 3Y. Okey, lengkuk AC panjang dia adalah 3Y. Lengkuk bagi DF, AC 3Y, DF ni panjang dia adalah Y saja. Okey, bila kita tengok di sini, berapa kali ganda sini berkadaran? Ni Y, ni 3Y. So maksud dia sini, kita kata kalau dia berkadaran, maka saiz dia kita double lah. Bermaksud dia saiz di sini adalah, di sini, di dalam ini adalah 3X, maka di sini sudut dia adalah X. Berapa kali ganda? 3 kali ganda. So kalaulah kita katakan jika X sama dengan 25, bermaksud 3X, maka kita akan darablah 25 darabkan dengan 3, maka kita dapat di sini 75 darjah. Yang ni 25 darjah. Okey, kalau kata dia berkadaran, ini maksudnya berkadaran ni kita tengok apa, contoh macam 2 dengan 6. So dia berapa kali ganda untuk dapat 6? So 2 darab 3 kan. So 3 kali ganda lah. Okey. Ini, okey, so yang pertama tadi kita tengok sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, sudut dia sama besar. Kemudian kita tengok pula sudut yang dicangkum oleh panjang lengkuk yang sama, maka sudut dia pun sama. Sekiranya sudut yang dicangkum oleh kita kata panjang lengkuk yang berkadaran, maka kita kata satu nilai dia tu sama lah. So kita darabkan saja, maka kita dapat kat sini berapa? 75. Kita maksudnya satu bahagian dia adalah 25, maka kalau 3 bahagian kita kalilah 25. So kita dapatlah tadi 75 darjah. Okey, itu yang kedua Yang pertama, yang kedua, ini yang kita buat tadi yang kedua. Kemudian ini yang ketiga, yang tentang berkadaran. Okey. So kita ada 1, 2 dan 3 bahagian. Okey, kemudian kita tengok juga okey, sudut pada pusat. Okey, sudut pada pusat saya tak nak sentuh dulu. Sekarang kita fokus hanya kepada sudut pada lilitan dahulu. Untuk next video kita akan sentuh tentang sudut pada pusat bulatan pula. Okey, setakat itu dulu. Terima kasih.